dia ni. Sekejap. Okey, kita tengok balik okey, berkenaan dengan fungsi. Okey, maaf hari ni ada masalah problem untuk laptop. Aku tak tahu apa. Okey, kalau kita tengok yang pertamanya adalah perwakilan. Okey, perwakilan terbahagi kepada dua, iaitu gambar raja anak panah dengan graf. Okey, so sebagai nota. Okey, so tajuk fungsi. Okey, yang pertamanya dia kata apa ni? Iaitu gambar raja. Okey, gambar raja anak panah. Okey, so apa maksud gambar raja anak panah? Okey, dia ada anak panah. Okey, contohnya kat sini. Okey, satu. Okey, dia akan jadi contoh satu akan jadi 3. Okey. 1 kepada 3, 2 kepada 6. Okey, 2 kepada 6. Yang seterusnya adalah 3 kepada 9. Okey, 2 kepada 6, 3 kepada 9. Katakan yang sebelah kiri ini, okey, yang sebelah kiri ini namanya A. Okey, unsur yang ada pada A, dan yang sebelah kanan ini iaitu unsur kepada B. Okey, ini adalah gambar raja anak panah. Okey, kalau kita tengok nota gambar raja anak panah gambar raja anak panah kat sini, pattern dia macam ni. So daripada gambar raja anak panah kita boleh daripada gambar raja anak panah ataupun graf ini, dia boleh tulis sebagai tata tanda fungsi. So perwakilan dengan tata tanda fungsi ni kita boleh gabung So bagaimana tata tanda fungsi? Okey, kalau kita tengok yang sebelah kiri ini adalah objek, yang ini adalah image. Okey, kalau kita menggunakan A dengan B, iaitu FA sama dengan B. Okey, FA sama dengan B. So apa yang berlaku kat sini? Okey, kalau melibatkan tata, iaitu kat sini dia berkata apa ni? Tata tanda tata tanda fungsi. Okey, kalau berkenaan dengan tata tanda fungsi, kalau soalan dia macam ni, kita refer bagaimana 1 menjadi 3, bagaimana 2 menjadi 6, bagaimana 3 menjadi 9. Kita boleh tulis sebagai FA iaitu 1 jadi 3. Okey, kalau kita tengok 1 kali 3, 3 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. So, kita boleh tulis sebagai 3A. Okey, kita boleh tulis. Okey, F respect to A equal to 3A. Atau, kita pun boleh tulis sebagai F double dot A pakai anak panah sama dengan 3A. Okey. Ni adalah tata tanda fungsi. Okey, tata tanda fungsi untuk lihat contoh ni lah. Okey, untuk lihat contoh ni. Okey, so daripada gambar raja anak panah juga, kita boleh lihat pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. So, kat sini kita ada satu lagi adalah pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Kat sini. So, bagaimana nak buat pasangan tertib? Yang pertamanya kena ada objek dengan ada image. Okey, cuma pasangan titik dia ditulis sebagai koordinat. Contohnya 1, objeknya 1, image-nya 3. Ini pasangan titik. Okey, objeknya adalah 2, image dia adalah 6. Okey, objeknya 3, 9. Okey, so bagaimana nak tutup dia? Tutupnya pakai tata tanda set. Ni, tata tanda set. Okey.
So untuk gambar rajah anak panah ni mungkin soalan tu boleh uji awak berkenaan dengan tata tanda fungsi. Yang keduanya adalah pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Ia boleh uji awak lah. Okey, berkenaan dengan ni. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, cikgu gabung Cikgu gabung hak ni dengan yang ni. Okey, yang kedua adalah bentuk graf. Okey, yang kedua adalah bentuk graf. So, bagaimana bentuk graf? Okey. Kita ambil sumber yang sama lagi Bagaimana nak buat bentuk graf? Okey, bentuk graf macam biasalah. Okey, macam biasa kat sini. Okey. A kat sini adalah objek, maka sini adalah A lah. Okey, B kat sini adalah image. So kalau kita tengok objek dia adalah 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. So apa yang berlaku pada image? Image dia adalah 3, 6, 9. So okey, 3, 6 6 kat sini. Okey, 3, 6, 9. Okey, 3, 6, 9 kat sini. So satu dia punya satu image, satu objek, 3 adalah image kat sini lah. Ada yang buat dot. Okey, biasanya kat sini untuk bentuk graf kat sini, panggil bentuk graf dua bentuk lah awak boleh buat, sama ada guna titik ataupun guna pakar. Okey. Objeknya 2, image dia adalah 6. Okey, objeknya 3, image dia adalah 9. Okey. So ini je lah yang pula awak kena tahu peringkat awalan ni. Okey, so kat sini yang pertamanya adalah gambar rajah anak panah, yang keduanya adalah bentuk graf. So dalam bentuk graf ataupun gambar rajah anak panah, soalan tu boleh ditanya tata tanda fungsi ataupun pasangan tertib. Okey, kita boleh tanya kat situ. Okey. Boleh? Okey, so yang seterusnya cikgu pergi kepada apa pattern ataupun apa bentuk fungsi. Okey, fungsi yang kita belajar dia ada dua, melibatkan diskrit dengan selanjar. Okey, melibatkan diskrit dengan selanjar. Apa maksud diskrit? Apa maksud selanjar? Ingat tak? Ada yang nak tolong jawab? Ada dalam buku teks tak? Okay. So diskrit kalau kita tengok dalam buku teks, pattern dia macam ni. Sebab aku kena tahu. Sebab soalan SPM, dia suka tanya benda-benda hot gini lah. Ni. Kita nak record balik. Okay ni. Okay, ini adalah bentuk diskrit. Ini adalah bentuk selanjar. Okay, so dalam bentuk diskrit dengan selanjar, dia boleh tanya apa? Dia boleh tanya julat dengan domain. Julat duduk di paksi Y, domain duduk di paksi X. Okay, so bagaimana kita nak tahu fungsi itu selanjar ataupun diskrit? Boleh? Okay. Okay, cikgu salin dulu kat sini boleh? Okay, yang kedua, yang ketiga. Okay. Buat gini. Okay, cikgu ambil contoh ni boleh? Okay, contoh ada di muka surat 7 Di muka surat 7. Okay, nak buka dulu sekejap. Okay. Okay, katakan kat sini, dia bagi apa kat sini?
Kat sini dia bagi paksi. Okey, kalau tengok kat sini dia bagi 1 titik, 2 titik, 3 titik. Okey, cikgu guna ni lah. Titik yang pertama adalah 1, titik yang keduanya adalah 2, titik yang ketiga adalah 3. Okey, untuk paksi Y, okey, katakan kat sini tu cikgu tulis fx. Sini cikgu tulis x. Okey, ini adalah fungsi apa? Fungsi diskrit. Okey, so titik 1, objeknya 1, image dia adalah 1. 3. Okey, titik 2, image dia adalah 6. Titik 3, image dia adalah 9. Okey. Yang kedua kita ada fungsi yang satu lagi adalah fungsi fungsi selanjar. Fungsi selanjar. Dia bagi dia bagi apa? Dia bagi bentuk dia macam ni. Dia bagi bentuk dia macam ni. Okey, kat sini dia tulis apa? Dia tulis domain. Kat sini dia tulis apa? Dia tulis jumlah. Okey. Okey. So, apa beza fungsi diskrit dengan selanjar? Okey. Beza, banyak beza So, cikgu nak tekankan kat sini cara penulisan. Okey, cara penulisan nak cari julat. Okey, untuk cari julat kat sini, kalau awak tengok, julatnya adalah apa kat sini? Julatnya adalah 3, 6, 9. Tengok, kita guna listing tak? Listing menggunakan image dia, julat. Okey, domain dia apa? Domain dia adalah Domain dia adalah 1, 2, 3. Tetapi kalau fungsi selanjar, julat dia ditulis sebagai apa? Katakan sini adalah 1, sini adalah 6. Ditulis dalam bentuk ketaksamaan. Katakan kat sini adalah fx. Sama dengan apa? Sama dengan 6. Diberi bentuk macam ni. Sebab apa? Nanti aku sebut beza kat sini. Domain katakan sini adalah 2, sini adalah 8. So domain kat sini kita tulis dia secara julat, iaitu x sehingga berapa? 8. Iaitu 2 sehingga 8. Beza kat sini. Julat kat sini kita syak pada nombor 3, 6, 9. Begitu juga dengan domain 1, 2, 3. Tetapi julat 1, 1.3, 1.4, 1.5 sebab ia termasuk. Dan sehingga 6. Untuk soalan selanjar biasanya kita tulis dalam bentuk ketaksamaan. Ini panggilnya ketaksamaan. Tapi untuk diskrit kita tulis dia dalam bentuk apa? Set biasa. So biasanya fungsi selanjar ni berkenaan dengan apa? Bentuk apa? Bentuk kuadratik. Selanjar tu. Fungsi selanjar. Bentuk apa? Bentuk kubik. Tu. Bentuk apa? Bentuk reciprocal ataupun saringan. Bentuk-bentuk dia macam tu. Bentuk dia kuasa 2, kuasa 3, 1 apa? X. Tu bentuk-bentuk dia. So, yang membezakannya, dia banyak cuma kat sini cikgu nak tekankannya, yang membezakan kat sini adalah bagaimana nak tulis julat, bagaimana nak tulis domain. Tu maksud cikgu. Maksud cikgu bagaimana nak tulis julat dengan domain. Cara penulisan dia. Next. Yang seterusnya, susah tu.
Okey, yang ini dah selesai. Yang seterusnya adalah fungsi sonsam. Okey, fungsi sonsam macam biasalah. Fungsi sonsam dia satu kepada satu. Okey, jenis fungsi dia mesti satu kepada satu. Ni adalah jenis fungsi. Okey, baru dia ada fungsi sonsam. Fungsi sonsam ni cikgu nak khabar lah. Fungsi sonsam dengan fungsi gubahan ni antara tajuk yang suka masuk dalam periksa. Okey, tajuk yang paling suka. Fungsi sonsam, fungsi gubahan, gana-gana Pak kena ingat lah. Okey, fungsi satu dengan satu mempunyai fungsi sonsam. Okey, contohnya kat sini lah. Okey, katakan sini adalah objek. Sini adalah image. Kalau sonsam, sini Y ni jadi objek, X ini jadi image. Sebaliknya lah. Okey, so sifat dia ada berapa? Sifat dia ada 4. Okey, ada 4. Awak kena tahu belaka ni sifat ni. Okey. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya fungsinya adalah satu kepada satu. Satu kepada satu ada fungsi sonsam. Okey, yang kedua, ni kalau kita nampak dia adalah fungsi gubahan tu. Okey, kalau tengok kat sini bermaksud image dia sama dengan objek. Image dia sama dengan objek. Okey, image dia adalah sama dengan objek. Katakan FGX ataupun GFX sama dengan X. Ataupun dengan GX ialah sonsangan bagi FX. Maka dia merupakan fungsi sonsam. Okey. Yang keduanya adalah graf dia. Graf dia ada. Graf apa? Graf apa ni? Graf sonsangan iaitu pantulan pada graf F. Pada Y sama dengan X. Okey. Yang ini ada dalam buku teks. Nanti awak bacalah. Yang ketiga adalah AB. Okey, katakan graf yang pertama adalah AB titik dia. Okey, ini adalah fungsi F. Okey, berlawanan dia adalah F prime lah. So dia terbalik. B ni dia akan jadi duduk di paksi X. Okey, so BA lah. Okey, maka dia ada salah satu sifat daripada 4 ni maka dia adalah fungsi sonsam lah. Yang biasanya kat sini biasanya. Okey, soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni tak pernah diuji lagi dalam peperiksaan. Okey, tapi tak ada masalah, dia boleh uji. Okey, dia boleh uji. Okey, biasanya buah hatu ni umur ditanya. Ataupun disuruh kira. Okey, atau disuruh kira Okey, yang seterusnya adalah fungsi gubahan. Cikgu kata dah kawak mesti ingat daripada anak panah apa? Ke kanan. Ke kanan. Anak panah dia ke kanan, apa yang berlaku? Baca hak sebelah kanan dulu. Okey, baru baca yang sebelah kiri. Ataupun masukkan yang sebelah kiri ke dalam sebelah kanan ni. Okey, mana-mana lah cara ni ingat. Cuma yang awak kena ingat, dia mesti ke kanan belaka. Okey, ke kanan. Macam ke soalan baru ni kita buat kita ada buat satu soalan ke kiri satu So, kita kena ke kanan. Okey, so ini adalah secara umumnya lah yang melibatkan fungsi secara amnya. Okay, so tu je lah. Yang lain tu latihan. Okay, yang lain tu adalah latihan. Sebab semakin banyak buat latihan, okay, semakin apa? Okay, nak buat kesilapan tu kurang lah. Okay, ataupun semakin mahir. Okay, next tengok latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan. Okay, soalan nombor 1. Okey, kalau baca macam ni, kalau kita tengok soalan kat sini Oh, lupa cikgu nak khabar. Kita ada satu lagi. Okey, kita ada satu lagi. Okey, ya, kita ada satu lagi ujian. Ujian kita ada berapa ujian? Siapa boleh jawab? Untuk fungsi ni kita ada 2 ujian betul? Satu ujian nama dia apa? Siapa boleh jawab? Kena ingat dah. Okey, so kita ada 2 ujian. Okey, kita ada 2 ujian. Kedua-duanya digunakan untuk benda yang berbeza. Okey, kedua-duanya digunakan untuk benda yang berbeza. Okey, ujian yang pertama namanya adalah ujian garis mencacam.
Vertical, horizontal ni, vertical lah. Okay, test vertical mencacam. Okay, ujian garis mencacam. Okay, tujuan dia untuk apa? Okay, untuk menentukan sesuatu fungsi itu adalah fungsi. Dia nak tahu sama ada fungsi ke tidak je. Nak tahu ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Okay, menentukan suatu fungsi itu adalah fungsi. Okay. So, apa syarat dia? Siapa volunteer nak jawab? Apakah syarat dia? Okay, syaratnya. Apakah syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah apa? Okay, hanya satu titik persilangan. Ni adalah kata kunci persilangan. Maknanya mesti ada dalam jawapan awak lah. Hanya satu titik persilangan sahaja. Okay, maka dia adalah fungsi, syarat dia. Okay. Kalau berlaku lebih daripada satu titik persilangan, apa yang berlaku? Maka dia bukannya fungsi. Okey, jika tengok ni menggunakan ayat. Okey, jika lebih daripada satu titik persilangan, okey, so apa yang berlaku kat sini? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey. Ni yang pertama. Tajuk fungsi ni dah jadi macam sejarah pula. Okey, dia banyak sikit nota dia. Dan cikgu rasa dia akan tubik dalam periksa awak. Dah sama ada kertas 1, kertas 2, cikgu dah boleh kata lagi. Okey. Okey, ujian garis mencacam. Okey, yang keduanya ujian apa? Okey, tambahan nota kat sini. Okey, fungsi ni, okey, tambahan nota sikit. Iaitu fungsi ni, apa yang berlaku pada fungsi ni? Yang dikatakan fungsi adalah hubungan dia adalah apa? Hubungannya 1:1. Okey, yang keduanya adalah banyak kepada 1. Okey, banyak kepada kepada 1. Kalau soalan fungsi ni 1:1 ataupun banyak kepada 1 ni, dia lebih kepada apa? Fungsi diskrit. Sebab kita nampak ataupun dalam bentuk gambar raja anak panah. Okey, tapi kalau bentuk fungsi selanjar, kita akan buat ujian garis mencacam. Tu cara dia. Okey. Kalau fungsi itu adalah fungsi apa? Fungsi selanjar, kita buat ujian garis mencacam. Kalau soalan tu dia bagi dalam fungsi apa? Fungsi diskrit. Ataupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar raja anak panah. Ataupun pasangan tertib. Ataupun dalam bentuk apa? Graf. Whatever lah. Graf ni samalah. Ni yang namanya graf apa? Graf diskrit ni. Okay, so kat sini kita boleh katakan bahawa fungsi itu ada fungsi sekiranya 1:1 ataupun banyak kepada 1. Okay. Yang merah ni kadang-kadang boleh masuk dalam ni. Tengok situasi soalan. Okay, tengok situasi soalan. Okay, bukan tak boleh guna langsung dalam ni. Okay. Tapi kalau soalan tu nak menggunakan ujian garis mencacam, wajib jawab hak biru lah. Okay, so jelas lah kat sini. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, yang seterusnya. Okey, apakah nama ujian yang kedua? Siapa nak jawab?
Dap. Ujian garis mengufuk. Okey, tujuan dia tak ada tujuan. Belajar saja-saja. Okey, tujuan ujian garis mengufuk tu untuk apa? Tengok dia inverse function ke. Inverse function. Okey, betul. Iaitu ujian garis mengufuk. Okey, ujian mengufuk. Okey, syaratnya apa? Syaratnya ada, okey, untuk apa syarat orang pergi? Okey, sebab apa kita belajar ujian garis mengufuk? Okey, inverse function. Apa maksud inverse function kat situ? Okey, volunteer seorang. Ada jawab? Bedal je. Dah mari ke? Function terbalik. Function terbalik. Bukan fungsi sosangan bahasa Melayunya. Function terbalik. lagi. Ada nak jawab ke? Okey. Okey, so kat sini sebab apa kita belajar ujian garis mengufuk iaitu menentukan menentukan apa? Okey, sesuatu fungsi menentukan suatu fungsi itu adalah fungsi Sosangan. fungsi songsang. Okey, nak tahu to determine tau. The function if inverse function tau. Adakah dia fungsi songsangnya. So kat sini kita nak tahu bila dia ya. Okey, bila dia tak. Okey, tidak. Macam sini lah. Bila dia ya ni bila apa? Hanya satu titik persilangan sahaja. Maka iyalah, fungsi lah. Kalau tidak, jika lebih daripada satu fungsi, maka dia bukan fungsi. Okey, so syarat kat sini. Okey, so syarat kat sini untuk ya. Okey, syarat dia apa kat sini? Sama je kan? Okey, syarat ya ni iaitu hanya apa? Hanya satu titik persilangan sahaja. Okey, maka dia adalah fungsi songsang. Okey, kalau tidak ni apa yang berlaku? Okey, jika lebih daripada satu titik persilangan, nampak tak? Okey, maka dia bukan apa? Bukan fungsi songsang. Okey. Cuma ni horizontal ke sini. Kita belah dia. Vertikal ke atas. Okey. Kita kena study dulu sikit nota dia ni. Boleh? Okay, so kat sini pun dia masih lagi sama. Okay, so syarat dia kat sini. Okay, fungsi songsang ni bila kita nampak dia, bila fungsi songsang berlaku?
Okey, fungsi sosan ni berlaku untuk hubungan apa? Kalau soalan tu nak tanya jenis hubungan. Iaitu masih lagi sama, iaitu 1 kepada 1 ataupun 1 to 1 atau many to 1. Banyak kepada 1. Okay, so awak tengoklah. Dia macam ke sama tapi dia punya alasan dia berbeza. Okay, awak ni dia potong ke sini. Katakan kat sini. So 2 titik. 2 titik maka dia bukan apa? Fungsi songsam. Okay, yang ini dia potong macam ni. Kat atas. Okay, katakan kat sini. Dia memotong pada 1 titik tak. Maka dia apa? Dia adalah fungsi. Dia adalah fungsi tapi tidak memiliki fungsi songsam. Kalau soalan tu nak gabung lah. Okay, dia adalah fungsi tapi bukannya fungsi songsam. Okay, bukan semua fungsi adalah fungsi songsam. So awak kena faham. Okay. So kita tengok situasi dia lah. Okay, tu je lah. Dah panjang lah. Pulak nota berapa surat? 2 muka surat. Yang perlu cikgu rasa yang perlu awak tahulah. Okay, yang seterusnya baru pergi kepada soalan. Baru nak pergi kepada soalan. Okay, apa soalan kat sini? Okay, kalau soalan pattern macam ni, okay, cikgu lebih kepada teknik menjawab lah. Okay, teknik menjawab. Soalan nak nyatakan. Bila nyatakan, perlu ke kira? Kalau soalan tu ada nyatakan tak perlu kira. Okay, soalan nyatakan ni soalan arah dia kalau nak kata tu arah dia sederhana dengan rendah je lah. Dia tak boleh nak tinggi-tinggi. Okay, kalau nyatakan kat sini tak perlu kira. So bagaimana kita nak ambil jawapan? Ambil jawapan berdasarkan gambar rajah. Okay, nyatakan image. Maka 2 ini bermaksud objek. 2 ini mesti duduk di objek. Okay. So objek dia berdua, image dia berapa? 1. So jawapannya kat sini adalah 1. Gitu je nak jawab. Begitu juga dengan nyatakan objek bagi 4. Maka 4 ini adalah apa? 4 ini bermaksud image. Image duduk di sebelah kiri. Image duduk di sebelah kanan. So 4. Okay, objek dia berapa? 6. Objek dia berapa? 8. Objek dia berapa? 9. So kat sini jawapan boleh kita tulis sebagai 6, 8, 9. Okay, jelas kat sini? Cikgu nak pergi ke soalan simple je dulu. Jelas? Okay, jelas Okay, yang kedua. Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Dia tak bagi gambar rajah. Betul? Betul? Dia tak bagi gambar rajah. Okay, dia tak bagi gambar rajah. Dia bagi apa? Bukan gambar rajah ni, sorry. Dia tak bagi graf. Dia bagi gambar rajah. Apa sini panggil ni? Ini namanya gambar rajah anak panah. Ini. Okay, bagi gambar rajah. Okay, tapi tak bagi graf. Ini adalah gambar rajah anak panah. Anak panah. Nota kita dia. Mula-mula sekali ni gambar rajah anak panah. Ni yang bagi cikgu bagi sedikit nota untuk awak. Okey, bila dia bagi gambar rajah anak panah, dia kata apa? Adakah hubungan itu merupakan fungsi? So fungsi kita belajar, bagaimana nak kenal fungsi? Ada 2 cara. Bolehkah soalan tu selesaikan dengan menggunakan ujian garis mencacam? Tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tak boleh lah sebab dia tak ada graf dia. Kita nak potong atas dia. Maka kita guna warna merah. Okay, kita guna warna merah. Tapi kita ubah sikit lah. Okay, kita ubah sikit lah. Ubah berdasarkan soalan. Adakah, bila soalan menyatakan adakah, ni soalan ni family umur. Dia, pattern soalan ni, dia suruh tanya awak gini. Jawapan barang je, sama ada, ya ataupun tidak, ya. Kalau ya, bagi alasan awak. Kalau tidak pun kena bagi juga alasan awak. Jawapan dia antara. Dalam periksa tak boleh jawab dua-dua. Okay, jawab dalam periksa kena jawab salah satu. Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Jawapannya ya. Sebab apa awak kata ya?
Sebab kalau kita tengok fungsi ni tertarikh kepada satu kepada satu ataupun banyak kepada satu. Satu kepada satu ni bermaksud satu image kepada satu objek kepada satu image ataupun banyaknya banyaknya objek kepada satu image. Okey. Boleh? So kat sini, kalau cikgu akan jawab berdasarkan gambar rajah. Kalau kita tengok 2 dengan 1 dengan 7 dengan 1, bahasa Inggerisnya lebih daripada 1 tu banyak. So, apa yang kita nak jawab kita nak bagi alasan. Kalau cikgu akan guna gambar rajah kat sini. Alasan apa kita nak bagi kat sini? Dua ni pergi kepada satu tak? 7 ni kepada 1. So kita nak kata apa ni? Setiap objek mempunyai ataupun memiliki ataupun mempunyai apa keyword dia kat sini? Satu image. Keyword kat sini adalah satu image. Ataupun satu warna ni tindang bahasa Melayu dengan nombor Okey, satu image. Okey, mempunyai satu image. Satu image ni perlu ditekankan satu image. Sebab apa satu image? Sebab sini satu, sini satu. Gitu dia. Tak boleh nak jawab setiap objek mempunyai image. Hak tu berisiko nak salah. Okey, so kata kunci kat sini, setiap objek mempunyai satu image. Satu tu sangat wajib. Wajiblah untuk alasan kat sini. Okey, satu image. Okey, kalau tak boleh jawab setiap objek ni boleh jawab apa? Objek-objek. Okey, boleh jawab gitu ke? Okey, objek-objek ataupun kat sini boleh jawab kepada tak boleh guna setiap pun tak apa. Awak boleh guna sebab awak nak kata apa? Objek-objek ni mempunyai apa? Banyak kepada satu. Okey. So kat sini awak kata objek-objek, boleh juga. Objek-objek, objek-objek mempunyai satu image. Maknanya objek kat sini ni semua milik satu image. Ni bagi cikgu adalah alasan yang terbaik lah sebab berpandukan kepada gambar rajah. Tapi kalau awak rasa payah sangat, boleh juga nak tulis jawapan dia. Okey, jawapan dia satu kepada satu tak ada Macam ada yang tulis sini siapa tulis kat ni? Azwar tulis. Azwar tulis apa ni? Hubungan banyak kepada satu. Okey, boleh juga. Okey, boleh juga jawab ya, hubungannya hubungannya banyak kepada satu. Okey, boleh juga nak jawab gitu. Okey, boleh. Tapi yang ni yang terbaik. Yang ini pun boleh, tidak ada masalah. Okey, cuma cikgu nak tahu bagaimana awak nak selesaikan soalan ni, nak guna. Sebab soalan ni bukan cikgu nak kata, cikgu tengok 2-3 tahun ni ada mau. Okey, beri alasan, beri sebab, okey, ulaskan dan sebagainya lah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, nyatakan domain. Tengok, nyatakan domain, kodomain dan julak. Untuk soalan ni tak boleh tulis dalam ketaksamaan. Tak boleh tulis dalam bentuk ni. Tak boleh bentuk selanjar sebab soalan diberi dalam bentuk apa? Fungsi diskrit. Okey, fungsi diskrit dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, untuk soalan macam ni, untuk not domain, kodomain ataupun julak tidak boleh tulis dalam bentuk ketaksamaan. Okey, tu je. Okey, so nyatakan domain. So awak tulislah domain kat sini. Domain. Okey, buka ni. Buka tata tanda set. Belajar set up. Okey, domain dia duduk mana? Belah kiri. Iaitu 2, ada nak jawab? 6,7,8,9. Tutup.
Kalau dia tanya domain duduk sebelah kiri. Kalau kodomain duduk sebelah kanan. Okey, domain ni adalah unsur yang ada pada set M. Malaysia. Okey, kalau kodomain unsur yang ada pada set N. Okey, so kat sini kodomain. Okey, so unsur dia apa? Unsur 1, 4 dan 5. 1, 4 dan 5. Okey, tetapi kalau julat adalah unsur di bahagian kodomain yang mempunyai hubungan. Tu namanya. Okey, so julat kat sini yang ada hubungan saja. Dia duduk di sebelah kanan tapi yang ada hubungan. Apa hubungan dia? Berdasarkan anak panah kat sini. So hubungan dia adalah 1 dengan 4. Okey. Pattern soalan ni awak kena kuat lah, awak kena kuasai soalan ni. Sebab tahun lepas cikgu rasa banyakkan kadang kita nak bincang secara ni kan. Okay, so pattern soalan ni perlu awak kena kuasai. Okay. Begitu juga dengan nombor 3 cikgu tinggal dulu. Cikgu nak pergi soalan. Okay lah, cikgu pergi ke soalan yang kedua dulu. Sebab dia ada satu benda. Okay. Tengok dia gunakan ayat apa kat sini? Dia guna ayat apa kat situ? Siapa tahu? Apa yang cikgu nak? Okay. Dia menggunakan ayat tata tanda fungsi. Apa maksud tata tanda fungsi? Tadi baru kita belajar tata tanda fungsi. Dia ada 2 kaedah nak tulis. Sama ada dalam kurungan ataupun guna kaedah titik tu. Okey. Untuk soalan macam ni, awak boleh jawab A dulu. Awak kena jawab B dulu. Tu awak kata teknik menjawab soalan. Teknik menjawab soalan ni, yang pertamanya awak kena biasa dengan cikgu-cikgu awak mengajar. Yang keduanya awak kena pelbagaikan soalan. Soalan kadang-kadang kita tak boleh baca A dulu. Kita kena sesal dulu B. Daripada B baru dapat A. Okay. Ini awak panggil dia kalau pattern soalan SPM dia dinamakan item. Sekejap kat mana cikgu lupa. Ni dia. Okay. Dia namakan item yang kedua ni. Item apa? Tu cikgu nak item gini lah. Kadang-kadang kita tak boleh jawab A dulu, kita jawab B dulu ni. Dia panggil subjektif respon terhad berstruktur. Berstruktur. Maknanya setiap jawapan ni dia akan bawa kepada jawapan mana-mana. Contohnya kat sini, awak jawab B dulu, baru boleh jawab A. Ni awak panggil dia antara soalan subjektif respon terhad berstruktur. Tu maksudnya. So bagaimana nak selesai? Kita tengok pola dia. Negatif 2 jadi 3. 2 jadi apa? Jadi 3. Tengok nombor yang sama. 4 jadi apa? 15. Tu jangan tengok 6 jadi M sebab kita tak tahu M kat sini. Kita ambil nombor dulu. Okey, nombor dulu. So bagaimana jadi 3 kat sini? Okey. Kalau kita tengok yang paling senang kat sini iaitu kuasa 2 4 tolak 1 dapat berapa? Dapat 3. Gitu. Bila kita dah dapat dahing 1, kita pergi yang kedua. Okey, negatif 2 kuasa 2 tolak dengan 1 dapat apa? Dapat 3. Okey lah. Kita try pula yang ketiga ni. Iaitu 4 kuasa 2 tolak dengan 1 dapat berapa? Dapat 15. Maka kat sini susunan yang sama ni kita namakan dia X sebab ia nak dalam sebutan X. Ungkapkan hash. Soalan ungkapkan ni kena kuat kot lah. Ungkapkan hash dalam sebutan X. So bermaksud apa? Hash X sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 1. Okey. Kalau tak boleh jawab macam ni, boleh jawab guna hok ni. Okey. Atau boleh jawab macam ni. Hash double
dot X anak panah. Okey. X kuasa 2 tolak dengan 1. Okey, kalau awak rasa confuse nak guna tu. Okey, so kedua-dua jawapan boleh diterima. Okey, kedua-dua jawapan boleh diterima. Okey. Bila selesaikan B baru pergi kepada A. So bagaimana nak selesaikan A? Kita tahu M ini, okay, ini cikgu ulang balik, ini adalah subjektif respon terhad berstruktur. Okay, maksudnya apa? Maksudnya jawapan B ni digunakan ke dalam A. Jawapan B digunakan dalam A. Untuk soalan pattern macam ni kena tunjuk lah. Okay, untuk soalan B ni kena selesailah satu persatu tunjuk. Tapi untuk soalan A ni dia suruh nyatakan. Okay. Kadang-kadang nyatakan memadai tulis jawapan. Tapi nak soalan ni tak boleh nak tulis jawapan sebab kita tak tahu kot. Kita kena kira kot sikit. Nah, okay. So ambil dia dari sini. Iaitu hash. Okay. Objek dia berapa? 6. Sama dengan apa? M. So apa perkali untuk M? Iaitu 6 kuasa 2 tolak dengan 1 sama dengan M. Maka M adalah 36 tolak dengan 1 dapat 35. Gitu je lah. Kalau payah sangat awak boleh congak. Okay, untuk soalan macam ni boleh congak. Siapa yang pandai dia boleh congak. Sebab soalan nak nyatakan. Congak ke mana? Okay, 6 kali 2, 12 dot 1 boleh tulis lalu 35. Pun betul. Tanpa lakah kerja. Boleh. Sebab soalan nak nyatakan sahaja. Okay. Okay. Boleh sampai kat sini? Cikgu nak pergi sikit-sikit je. Sampai kat mana lah. Okay, cikgu nak pergi sampai nombor 3 je lah. Nombor 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita akan bincang hari yang lain. Sebab minta maaf hari ni ada masalah teknikal. Cikgu pula tahu tak boleh guna Microsoft Whiteboard tu. Okey, yang seterusnya dengan menggunakan, tengok soalan. Okey, kalau soalan macam ni, dengan menggunakan ujian garis mengufuk, dengan menggunakan ujian garis mencacang. Soalan ni, pattern soalan ni adalah soalan subjektif respon terhad. Apa maksud respon terhad? Guna sekaedah je, tak boleh guna kaedah lain. Ia terhad. Kalau awak buat ujian garis mencacang, salah lah. Dia suruh apa? Ujian garis mengufuk. Soalannya nak garis mengufuk sahaja. Okey. Soalan dengan menggunakan ujian garis mencacam, mengufuk tak. Ujian garis mencacam, tentukan sama ada graf di sebelah merupakan fungsi atau bukan. Okey, yang pertama. Dia nak ujian garis mencacam. Dia nak fungsi ke tak? Okey, yang kedua, jika ya, katakan fungsi. Jika ya, apa yang perlu kena buat? Katakan ya. Adakah fungsi itu fungsi 1/1? Kalau fungsi 1/1, kita guna apa? Ujian apa? Ujian garis. Tadi ujian garis mengufuk tak? Sekarang ni kita guna ujian apa? Garis mencacang. Okey. Sorry, tadi ujian garis mencacang, sekarang ni ujian garis mengufuk jangan samalah pula. M lah ke. Gitu. Dia tak khabar kita tapi dia khabar kat mana? Uji dengan melukiskan garis. Tengok. Dia tulis kat sini. Uji dengan melukis garis mengufuk pada garis itu. Tengok. Okey, so dia ada dua ujian. Mula-mula ujian apa? Okey, untuk jawab soalan macam ni, awak sketch je. Okey, tak perlulah guna kertas graf, awak sketch je. Okey, awak sketch je. Okey, cara dia ni katakan gambar rajah awak. Okey, mula-mula buat apa? Ujian garis mencacang. Awak kerak je. Awak kerak jangan buat je, buat banyak sikit lah.
2. Okey, awak belah ni lah. Awak belah ni lah. Awak belah ni lah. Kalau awak tengok berapa persilangan berlaku, semua satu, betul tak? Ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. Okey. Bila awak garis banyak-banyak tu, okey. Ayo. Mana soalan ni? Okey. Okey, kalau awak garis banyak-banyak tu, semua satu. Ni satu, ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. Okey, ini adalah ujian garis mencacam. Panggil dia. Okey, kat sini nama dia ujian garis mencacam. Okey. So, bila ujian garis mencacam, satu persilangan. Okey. Kalau nak bagi reason, awak nak bagi reason apa? Salin balik kat sini. Reason yang kita buat tadi, iaitu apa? Hanya satu titik persilangan sahaja. Yang awak tulis sini. Okey, hanya satu titik persilangan. Sahaja. Okey, koma fungsi. Maknanya dia fungsi lah. Okey, bila fungsi apa yang perlu kena buat? Tengok step yang kedua. Jika ya, iaitu ujian garis mengufuk. Okey. Masih lagi gambar rajah yang sama. Okey, lepas tu awak lokis balik gambar rajah dia. Dia kena lokis 2 kali lah maknanya. Okey, ni katakan X ni adalah Y. Okey. Gini Okey, lepas tu awak buat apa? Awak garis lah. Mengufuk. Okey, garis ngufuk. Garis ngufuk. Jangan garis setitik je. Banyak titik awak garis. So, kalau awak tengok sini berapa persilangan dia? 3 persilangan. Sini berapa persilangan dia? 3. Ni berapa persilangan dia? Pun 3. Nampak 3? 3 belaka. Okey. So untuk soalan yang kedua, ia nak apa? Adakah? Bila berkata adakah, jawapannya ya dengan tidak je. Ya ataupun tidak je. Okey. Jika ya, adakah fungsi itu fungsi 1/1? So kalau kita tengok kat sini apa yang berlaku? Okey, reason kita yang kedua ni, apa yang berlaku sini? Lebih daripada satu titik persilangan. Berlaku. So kat sini dia tak tanya fungsi ke tak? Dia tanya apa? Adakah fungsi itu fungsi 1 dengan 1? Jawapannya apa? Jawapannya tidak. Tidaklah. Sebab kalau fungsi 1/1 yang mesti apa? Hanya satu titik saja yang bersilang. Lebih daripada satu titik persilangan berlaku, maka tidak bagi fungsi okey, 1/1. Tapi yang biasa jangan buat 1/1. Yang 1/1 dapat kosong. Okey. Ni cikgu dah ni. Okey, so dia adalah lebih daripada satu titik persilangan berlaku, maka tidak bagi fungsi 1/1. Okey, dia adalah apa? Fungsi apa? Dia adalah fungsi apa? 1/banyak. Okey. Beres? Boleh Okey, so cikgu rasa setakat ni dulu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi di hari yang lain. Okey, itu saja. Ada sebarang pertanyaan? Boleh Okey, harap boleh lah.
Okey, itulah daripada cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, Cikgu. Cikgu, ya. Kak nota tu cikgu hantar grup ke? Dah cikgu bawa dalam Google Form lah nanti. Okey cikgu, terima kasih. Okey. Cikgu. Ya.